saya Muhammad Firdausi Baharuzaman. Hari ini saya ingin membentangkan bab 7, iaitu Undang-Undang Jenayah Islam. Perundangan Islam berdasarkan kepada prinsip meletakkan hukuman. Perundangan Islam ialah satu sistem perundangan yang meliputi undang-undang yang ditetapkan oleh Allah dan undang-undang yang ditetapkan oleh manusia. Kaedah dan sumber yang digunakan adalah melalui mekanisme ijtihad. Undang-undang Islam merupakan sebahagian daripada syariah Islam yang luas. Syariah sebagai satu aspek yang berbeza daripada akidah dan akhlak syariah, lebih menumpukan pada aspek imaliyah. Aspek imaliyah pula meliputi bidang ibadat, muamalat, munakahat dan jinahat. Seterusnya, perundangan Islam mempunyai prinsip serta dasar asas yang jelas, iaitu perlindungan masyarakat daripada perbuatan keji serta menjamin hak individu ataupun masyarakat. Prinsip asas perundangan Islam adalah untuk memelihara kepentingan dan menolak kerosakan agar terjamin keselamatan individu dan masyarakat. Selain itu, dasar perundangan Islam mempunyai 5. Yang pertama, memelihara kesucian agama. Kedua, memelihara nyawa. Ketiga, memelihara akal fikiran. Keempat, memelihara maruah dan keturunan. Kelima, menjaga harta benda. Selepas itu, pelaksanaan sistem perundangan Islam tidak membebankan penganutnya, malah ia sesuai dipraktikkan sepanjang zaman. Hal ini kerana dalam pelaksanaannya, syariah Islam sangat mengambil kira keupayaan dan kemampuan manusia. Yang pertama, ia tidak membebankan. Yang kedua, pelaksanaan secara beransur-ansur. Yang ketiga pula, pelaksanaan keadilan mutlak. Yang keempat, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Assalamualaikum. Nama saya Harizul bin Zamri. Hari ini saya ingin menerangkan tentang perbezaan antara undang-undang Islam dan undang-undang manusia. Menurut undang-undang yang diciptakan oleh manusia, konsep hukuman terhadap dunia, manusia akan dihukum, dipenjara, cabut atau denda. Tujuan dihukum adalah untuk mengelakkan pesalah mengulangi dan memenuhi perbuatannya. Bertentangan dengan konsep hukuman di atas, hukuman dalam Islam melibatkan dunia dan masa hadapan. Sesiapa yang melanggar undang-undang Tuhan, di mana pun dia berdosa, akan dihukum. Hukuman tersebut tetap akan dilaksanakan di dunia ini atau di masa hadapan. Seterusnya adalah sumber utama perundangan Islam. Pertama adalah Al-Quran. Oleh kerana kandungannya yang lengkap, merangkumi pelbagai bidang seperti masyarakat, ekonomi, undang-undang, sains dan sejarah, ia dijadikan panduan. Al-Quran mempunyai 30 juzuk dan 114 surah keaslian. Al-Quran dapat dijamin kerana ia sinonim dengan Allah SWT. Kedua, Al-Sunnah. Secara teknikal, ia melibatkan semua perbuatan Nabi SAW, sama ada perkataan, biografi atau pengakuan. Ketiga adalah Ijma'. Ini bererti bahawa setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, para sarjana mencapai kata sepakat mengenai hukum Islam. Setelah keputusan dibuat, kita sebagai umat Islam mesti mematuhinya. Keempat adalah Qiyas. Qiyas adalah perbandingan hukum antara apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan Sunnah dan perkara-perkara baru di zaman ini. Dari segi kebaikan dan keburukannya, ia mempunyai makna yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris bin Ahmad Fuad. Saya akan menerangkan tentang konsep perundangan Islam. Perundangan Islam berdasarkan kepada prinsip meletakkan hukuman. Untuk pengetahuan anda, perundangan Islam ialah satu sistem perundangan yang meliputi undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga undang-undang yang ditetapkan oleh manusia yang dipanggil mujtahid. Konsep perundangan Islam terdapat 3 perkara, iaitu yang pertama hukum hudud, kedua kisas, yang ketiga dan takzir. Yang pertama ialah hukum hudud. Hudud ialah jenayah yang ditetapkan hukuman kesisaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud hukuman hudud ialah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti dijalankan sebagai yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua ialah kisas. Kisas ialah jenayah yang ditetapkan hukuman kesisaannya secara balasan yang sama. Jenayah ini berkaitan dengan hak individu, mangsa atau walinya, iaitu jenayah bunuh dan mencederakan. Kisas memberi hak kepada mangsa atau waris. Mangsa memilih sama ada untuk meneruskan kisas terhadap penjenayah atau menggantikan dengan diyat. Yang ketiga, takzir. Takzir ialah hukuman selain daripada hudud dan kisas. Kesalahan-kesalahan tadi tidak mempunyai ketetapan nas. Hukuman ini
sama ada hukuman hudud atau kisas. Kesalahan takzim boleh menimbulkan pencabulan hak terhadap keterangan awam atau individu. First sekali, apa yang abang faham tentang undang-undang jenayah Islam? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Berkenaan soalan yang ditanya, iaitu berkenaan undang-undang jenayah Islam. Undang-undang jenayah Islam ini, dia adalah sebuah undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kepada hamba-Nya, iaitu kepada hamba Allah dan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi undang-undang ini ianya sempurna. Undang-undang Islam ini ianya sempurna, kerana yang mensyariatkannya adalah yang maha sempurna. Jadi undang-undang Islam ini, Allah Subhanahu wa taala ini maha mengetahui dengan keadaan hamba-hambanya, mana yang lebih baik, dan sesuai dengan keadaan hamba-Nya, maka Allah lebih mengetahui. Maka undang-undang jenayah Islam ini adalah undang-undang yang sempurna. Jadi jenayah ini, bila kita sebut undang-undang jenayah Islam, jenayah ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jinayah, dan bahasa Arab dipanggil sebagai jinayah, ataupun disebut juga jinayah ini dengan makna jarimah. Dia adalah sebuah jenayah. Jadi perkataan jinayah ini, jinayah dalam bahasa Arab ini ditarifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang. Ditarifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan yang merosakkan. Itu jinayah. Apa dia jinayah? Jinayah adalah segala bentuk tindakan yang dilarang dan yang merosakkan. Sama ada tindakan itu ke atas badan, ke atas tubuh badan, ataupun ke atas harta dan sebagainya. Apakah perbezaan undang-undang Islam dan undang-undang Barat? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan soalan yang ditanya, iaitu apakah perbezaan undang-undang Islam dan undang-undang Barat. Undang-undang Barat ini dia adalah undang-undang ciptaan manusia. Berbeza dengan undang-undang Islam yang mana ianya merupakan undang-undang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kepada undang-undang ciptaan manusia ini, kita melihat kepada konsep hukuman. Konsep hukuman dia hanya setakat di dunia sahaja, dan manusia ini hanya dikenakan hukuman sama ada penjara ataupun sebat dan sebagainya. Jadi tujuan dikenakan hukuman ini adalah supaya si pesalah itu dia tidak lagi mengulangi dan sedar dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi konsep mereka ini, konsep undang-undang Barat ini, dia hanya terbatas di dunia sahaja. Jadi berbeza dengan hukuman dalam Islam. Kerana hukuman dalam Islam ini ia ni mencakupi kedua-duanya, iaitu dunia dan akhirat. Jadi siapa sahaja yang melanggar hukum Allah, maka ianya pasti akan dihukum. Tidak kira di dunia, ianya juga akan dihukum di akhirat. Jika si pesalah itu jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep hukuman dalam Islam ini mencakupi dunia dan akhirat. Jadi hukuman tetap juga akan dilaksanakan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jika dia lari daripada hukuman ia di dunia ini, maka dia tetap akan dikenakan hukumannya di akhirat. Jika seorang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, mengapa kita perlu mengetahui tentang hukum-hukum tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan soalan yang ditanya, iaitu sebagai seorang umat Islam, mengapa kita perlu mengetahui tentang hukum-hukum tersebut? Okey, seperti yang kita sudah maklum, syariat yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang benar, syariat yang hak. Apa yang dibawa sebagai seorang yang beriman, kita membenarkan, mentasdikkan dalam hati
apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan di antara syariatnya adalah berkenaan undang-undang dalam Islam, berkenaan hukum hudud dan sebagainya. Dan sebagai seorang Islam, kita meyakini tentang kebenaran Al-Quran, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya untuk mereka menyembah aku. Jadi di antara madmun, apa yang terkandung dalam kata kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita menjunjung segala suruhan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjunjung perintah itu. Dengan maksud kita melaksanakan perintah itu. Wajtinabun nawahi, dan kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjauhi perkara itu. Di antara suruhan adalah berkenaan hukuman yang disyariatkan, iaitu hukuman hudud dan sebagainya. Dan di antara larangan adalah larangan-larangan yang mana kita sudah menceritakan tentang masalah yang berkaitan dengan maqasid syariah, yang mana jika terdapat jenayah yang mencabuli salah satu daripada 5 maqasid syariah, maka diterapkan akan hukuman yang sesuai dengannya. Hukuman yang sudah ditentukan, di antaranya ada hukuman yang sudah ditentukan seperti hukuman hudud, yang mana hukuman hudud ini sudah ditentukan kadarnya. Jadi hukuman yang mana sebagai seorang Islam ini kita perlu mengakui bahawa hukuman hudud ini, hukuman yang datang daripada syariat ini, dia bukanlah hukuman yang zalim. Dia bukanlah hukuman yang zalim. Hukuman ini bukanlah hukuman semata-mata untuk nak menyeksa seorang ataupun untuk nak menzalimi seorang. Tak, hukuman ini dia penuh dengan hikmahnya. Dan hukuman ini dia penuh dengan hikmah yang sangat besar. Tetapi walau bagaimanapun ramai lagi yang jahil berkenaan dengan perkara ini. Jadi kita sebagai seorang Islam, dan kita sendiri mengakui kebenaran yang dibawa datang oleh Nabi, maka kita mestilah mempelajarinya, mengetahui tentang hukuman itu. Betapa indahnya hukuman itu. Maksudnya hikmah yang ada di sebalik hukuman itu indah. Hikmah yang ada di sebalik hukuman itu cukup indah. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita yang mengaku sebagai Islam ni, kita kena mengetahui kita kena belajar tentang hukuman ini. Untuk kita sampaikan kepada yang lain bahawa hukuman ini bukanlah seperti yang kamu sangka, bukanlah seperti yang orang-orang barat sangka, yang mereka menyangka hukuman Islam ini hukuman yang barbarik, hukuman yang penuh dengan kerakusan, yang zalim. Tidak, kita akan menerangkan mereka dengan cara yang penuh dengan hikmah. Jadi kerana itulah kita mesti mengetahui sebagai seorang yang beragama Islam, kita mesti mengetahui tentang hukuman ini. Wallahu a'lam.